warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita merapatkan setinggi rasa syukur sebab Allah masih lagi dapat menyatukan kita dan menghimpunkan kita di sebaik-baik tempat, iaitu majlis ilmu, insya-Allah. Okay. Alhamdulillah kita berkumpul lagi di program bacaan Al-Quran dan tafsir pada hari ini. Sebelum kita mulakan pembacaan Al-Quran dan terjemahan, saya menyeru untuk tuan-tuan, puan-puan share dan like page Facebook Bandar Wakaf Madinah Mawadah untuk sama-sama kita sebar-sebarkan kepada saudara mara kita, rakan taulan dan kenderaan-kenderaan kita. Semoga Allah angkat usaha kita ini untuk menyebarkan majlis ilmu ini menjadi satu sedekah kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Kita akan sambung pembacaan kita pada hari ini pada surah Hud ayat 72 hingga 81. Okey, kalau tengok di belakang saya ni ada kita panggil susun atur. Susun atur untuk fasa 1 Madinah Mawadah, di mana terdapat satu surau. Satu surau ni merupakan sebahagian daripada Bandar Wakaf Madinah, sebahagian daripada kompleks Madinah Mawadah yang boleh memuatkan 500 orang jemaah. Dan kita ada juga di fasa 1 ada pondok berkembar. Pondok berkembar untuk ni. Jadi kepada sesiapa yang ingin pemakluman yang lagi lanjut, boleh hubungi sekretariat, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus ke pembacaan kita pada hari ini di muka surat 230. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق
ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلى قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بضطء من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابكم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. Terjemahan ayat 72. Dia isterinya berkata, sungguh aneh, adakah mungkin aku dapat melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini juga sudah terlalu tua. Ini adalah sesuatu yang menghairankan. Kemudian mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa hairan tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan keberkatannya dicurahkan kepadamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Ketika telah hilang perasaan takut dalam hati Ibrahim dan khabar gembira pula datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini, sesungguhnya ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya terasa sempit kerana kedatangannya. Dia, yakni Lut, berkata, inilah hari yang sangat sulit. Hari yang sangat sulit itu maksud Nabi Lut alaihi salam berasa gusar dengan kedatangan para utusan Allah itu kerana mereka berupa pemuda yang rupawan, sedangkan kaum Lut sangat menyukai pemuda-pemuda rupawan untuk melakukan homoseksual. Dia merasa tidak sanggup melindungi mereka apabila ada gangguan daripada kaumnya. Kemudian dan kaumnya segera datang kepadanya, dan sejak dahulu mereka sentiasa melakukan perbuatan keji. Lut berkata, wahai kaumku, inilah puteri-puteri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tetamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti mengetahui bahawa kami tidak mempunyai keinginan, yakni syahwat terhadap puteri-puterimu. Dan engkau tentu tahu apa yang sebenarnya kami kehendaki. Lut berkata, jika aku mempunyai kekuatan untuk menentang kamu atau aku dapat perlindungan sokongan daripada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggumu. Oleh itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Tafsir Jalalain. Qalu ata'jabina min amrillah. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa hairan tentang kekuasaan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Yang menjadi rahmat dan keberkatan Allah yang dicurahkan atasmu.
ahlal bait, hai keluarga Nabi Ibrahim, innahu hamidu, sesungguhnya Allah Maha terpuji, Majid, lagi Maha mulia. Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Majid. Artinya dia yang maha tinggi. Zatnya jauh berada di atas segala sesuatu. Keagungan pada nama, zat dan perbuatan hanya miliknya. Keagungan zat ketuhanan begitu jelas, ketinggiannya dan persemayamannya di atas arasnya. Bagaimana keindahan zat atau bagaimana rupanya adalah sesuatu yang tidak akan mampu difahami selain daripadanya dan tidak diketahui kecuali hanya oleh Allah. Sedang bagi makhluk tiada daya dan upaya untuk memahaminya kecuali sesuai dengan apa yang telah dikhabarkannya. Keagungan sifat Allah merupakan darjat paling tinggi sehingga tiada lagi istilah, tidak ada tandingan serta tiada yang mampu menyerupai dan yang serupa dengannya. Al-Majid adalah satu sifat yang menunjukkan ketinggian yang universal, sehingga nama ini hanya patut disematkan kepada zat yang disembah. Keagungan dalam ketinggiannya adalah keagungan hakiki. Dialah yang benar-benar luhur. Adapun keagungan orang yang zalim hanya bohong dan menipu. Akal fikiran seperti apakah yang mahu mengakui keluhuran perbuatan mereka, kemuliaan yang tiada tara kerana adanya nikmat dan kebaikannya. Bukankah dia yang maha menciptakan segala makhluk yang ada dan pernah ada, kemudian menjaganya, memberinya rezeki dan memberinya petunjuk. Maka maha suci Allah yang maha luhur dalam zat, sifat dan perbuatannya. Seorang Muslim yang mengesakan Allah dengan nama ini akan mengagungkan Allah dalam hati dan meyakini ketinggiannya di atas segenap makhluknya. Semua itu tercermin dalam setiap ucapan dan perbuatannya, jauh daripada segala kekurangan dan kecacatan. Ia akan cepat bertaubat daripada pelbagai kemaksiatan dan dosa. Dia akan mengagungkan Allah sampai kepada darjat paling tinggi dengan bersemangat. Di antara ciri benarnya mengesakan Allah dengan nama ini adalah melekatnya keyakinan bahawa kekuatan dan keluhuran ada pada pengesaan Allah ketika beribadah kepadanya, berusaha mendekatkan diri kepadanya dan mentaatinya dengan penuh kecintaan sehingga memperoleh syurganya. Pengagungannya ini tidaklah ingin memperoleh posisi dan pangkat yang tinggi semata-mata ataupun ingin harta dan perhiasan kerana Allah menjadikan kehidupan akhirat sebagai balasan bagi orang yang mengorbankan dirinya dengan ikhlas penuh hati dan mengagungkan Allah dengan mengesakan nama, sifat dan perbuatannya. Ia pun mesti mengagungkan firman-firmannya, tidak menganggap remeh dan tidak lalai dalam melaksanakan segala perintahnya serta tidak ragu-ragu dalam membenarkan khabar yang telah dibawa oleh para rasulnya. Riyadus Salihin daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka mulakanlah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah daripada orang yang sudah cukup untuk keperluan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberi keterangan sebaik-baiknya manusia dalam bersedekah ialah orang yang bersedekah pada kaum muslim dan memberikan pertolongan padanya. Tidak disukai bersedekah dengan sesuatu yang diperlukan olehnya sendiri atau tiap-tiap yang dimiliki hingga tidak memudaratkan pada orang yang meminta. Anjuran menjauhi daripada minta-minta dan berusaha untuk mencari rezeki yang bagus dan mencari jalan yang terhormat. Hadis Nabawi.
Daripada Abdurrahman bin Abu Laila, dia berkata, Ka'ab bin Ujrah menemuiku sambil berkata, mahukah kamu aku berikan hadiah, iaitu ketika Rasulullah SAW keluar melalui kami. Maka kami berkata, sungguh kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Maka bagaimana kami berselawat kepadamu. Baginda bersabda, katakanlah olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik Allah ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Hadis riwayat Muslim. Doa Asmaul Husna. Di antara doa yang sesuai dengan nama ini adalah hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun untuk solat di waktu malam, baginda bertakbir dan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, maha berkat namamu, dan maha tinggi kebesaranmu, dan tiada Tuhan melainkan engkau. Kemudian membaca La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain daripada Allah sebanyak 3 kali. Kemudian Allahu Akbar kabir. Allah maha besar dengan sebesar-besarnya sebanyak 3 kali. Kemudian berdoa. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang maha mendengar, maha mengetahui daripada syaitan yang terkutuk, iaitu daripada umpatannya, kesombongannya dan hembusannya. So itu tafsir untuk hari ini dari muka surat 72 sampai 81. Kalau kita tengok balik daripada muka surat 72 tu sambungan daripada kisah isteri Nabi Ibrahim, yakni Sarah, yang ketika itu umur dia dah lanjut usia dengan Nabi Ibrahim pun. Kalau ikutkan Sarah time tu dalam rekod hadis, umur dia dalam lebih kurang 70 kalau tak silap. Pada Nabi Ibrahim pun dah 120. Tapi tengok bagaimana para malaikat menjawab dengan keheranan Sarah time tu, cakap, mengapa engkau merasa hairan tentang ketetapan Allah, sedangkan itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan kepadamu. Maknanya rahmat daripada Allah untuk Sarah dan Nabi Ibrahim, walaupun umur dah kalau ikutkan logik memang tak boleh nak, inilah tak sesuai untuk mengandung lagi, tapi dengan rahmat Allah perkara itu boleh terjadi. Kemudian sambung pada kisah Nabi Lut tadi tu, Allah menjelaskan setelah datang ke malaikat pergi ke Nabi Ibrahim, para malaikat datang kepada Nabi Lut dalam bentuk pemuda yang tampan. Seperti yang kita tahu, kaum Nabi Lut ni dia memang mempraktikkan homoseksual dalam kaum mereka. Nabi Lut pun dalam tentu dengan malaikatnya dia menyamar jadi pemuda-pemuda yang tampan. Jadi Nabi Lut pun takut macam mana nak lindungi malaikat tu lah. Sampai dalam tafsir ayat 80, Nabi Lut berkata, jika aku mempunyai kekuatan untuk menentang kamu atau aku dapat perlindungan sokongan daripada keluarga yang kuat, tentu akan aku lakukan. Sebab itu yang membocorkan rahsia malaikat ni datang kepada kaum Nabi Lut, isteri Nabi Lut tu sendiri. Maknanya dia bersekongkol dengan kaum Nabi Lut ni, dia yang bagi tahu dekat kaumnya yang ada pemuda tampan dan yang datang berjumpa dengan Nabi Lut. Tapi para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu, mereka tidak akan dapat mengganggumu. Oleh itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali isterimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa azab yang menimpa mereka. Sesungguhnya
saat terjadinya azab bagi mereka itu adalah pada waktu subuh, bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Katakan dalam tafsir, sebab time tu dah waktu nak dekat subuh, itu yang dimaksudkan, maknanya waktu tu dah singkat nak dekat subuh itu. Yang dimaksudkan tidak ada jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang tu, maknanya dikatakan azab untuk kaum Nabi Lut ni memang dahsyat lah waktu tu. Sebab tu macam sebab itulah para malaikat berpesan macam tu. So sekejap. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Untuk muka surat 72 hingga 81 dari surah Al-Hud. Esok kita akan sambung muka surat 82 hingga 88, masih lagi dalam surah Hud. Kalau ikut dalam tafsir dalam Al-Quran Amazing ni, esok kita akan masuk dengan tajuk jujur dalam sukatan dan timbangan. Semoga apa yang dibaca hari ini akan mendapat manfaat kepada semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada hari esok seperti hari-hari yang biasa, Isnin hingga Khamis, dalam program Tadabbur Al-Quran, satu hari satu muka surat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.